Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Dengku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan keyakinan program Jati Diri PKBN boleh dilaratkan kepada pegawai-pegawai muda yang baru berkhidmat khusus untuk menerapkan pengukuhan jati diri dan mempertingkatkan kualiti kepimpinan diri. Selepas keberangkatan ke upacara perbarisan tamat latihan PKBN, ke bawah Duli Yang Maha Mulia melawat Rumah Panjang Tanjung Bungar dan bangunan baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan keyakinan dengan adanya nilai tambah kurikulum dalam latihan program Hikmat Bakti Negara PKBN. Para alumni program tersebut kini lebih bersedia untuk menghulurkan hikmat bakti secara sukarela bagi menangani sebarang kejadian bencana alam apabila diperlukan. Bertitah pada upacara perbarisan tamat latihan PKBN, pengambilan ke-11 di kem latihan PKBN Batu Apoi, daerah Temburong pagi tadi, Baginda merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana upacara perbarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-11 dapat dilangsungkan selepas ditunda selama 1 tahun disebabkan penularan wabak COVID-19. Baginda mengambil maklum bahawa seramai 539 pelatih yang menamatkan latihan merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah pelaksanaan PKBN. Ini tidak syak lagi adalah mencerminkan keberkesanan serta nilai yang tinggi latihan PKBN. Untuk memastikan latihan PKBN sentiasa relevan, bahagian khidmat bakti negara telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan beberapa kurikulum baharu yang memberikan tumpuan kepada pertahanan awam atau juga dikenali sebagai civil defence. Beta difahamkan bahawa satu kurikulum iaitu penyelarasan kesiapsiagaan bencana asas yang berjalan selama 1 minggu khusus untuk memberikan pengetahuan, kemahiran dan kelayakan bagi para pelatih telah diterapkan dalam latihan PKBN ini. Dengan adanya nilai tambah kurikulum ini, beta percaya bahawa para alumni PKBN kini lebih bersedia untuk menghulurkan khidmat bakti mereka secara sukarela bagi menangani sebarang kejadian bencana alam apabila diperlukan. Baginda seterusnya bertitah mengambil maklum mengenai kolaborasi PKBN dengan beberapa buah agensi bagi memperkenalkan program iSkill. Selain itu, nilai-nilai tambah yang berunsurkan kerohanian dan latihan fizikal juga diterapkan dalam latihan ini. Mengambil sukut kejayaan latihan PKBN sebelum ini, beta sukacita mengetahui bahawa
bahagian khidmat bakti negara dengan kolaborasi bersama Manpower Planning and Employment Council, MPEC, dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IBTE, telah memperkenalkan program Jati Diri khusus bagi para penuntut IBTE dalam program iSkill. Program selama 90 hari itu Titah Baginda adalah julung-julung kali dilaksanakan pada 20 Ogos 2022 dan bertujuan untuk mengukuhkan integriti, disiplin dan daya tahan para penuntut. Beta percaya program Jati Diri seperti ini boleh dilaratkan kepada pegawai-pegawai muda yang baru berkhidmat di sektor awam dan sektor swasta, khusus untuk menerapkan bukan sahaja pengukuhan jati diri tetapi juga mempertingkatkan kualiti kepimpinan diri. Beta juga sedia mengambil maklum bahawa kem latihan PKBN ini turut dijadikan sebagai pusat pengasingan community, yakni Community Isolation Center COVID-19 bagi sama-sama menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Ini mencerminkan bahawa kem latihan bukan sahaja digunakan bagi pelaksanaan latihan PKBN, malah juga dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi yang lain jika diperlukan. Pada upacara perbarisan tamat latihan program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-11, 6 pelatih menerima anugerah terbaik setiap jurusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan anugerah tersebut. Upacara berlangsung pagi tadi di Padang Kawat Kem Latihan PKBN Batu Apoi. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bagi pengambilan ke-11 yang terdiri daripada seramai 539 orang pelatih. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa barisan kehormatan. Bagi pengambilan ke-11, 403 pelatih lelaki dan 136 pelatih perempuan berjaya menamatkan latihan. Dengan upacara perbarisan tamat latihan ini, PKBN telah mengeluarkan 3,716 alumni. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan mengurniakan anugerah pelatih terbaik kepada 6 penerima. Awang Muhammad Suhairul Suhari bin Abdullah Suhardi menerima anugerah pelatih lelaki terbaik kawat dan Dayang Nur Insyirah Batrisha binti Haji Zainuddin bagi anugerah pelatih perempuan terbaik kawat. Anugerah pelatih lelaki terbaik jasmani Awang Muhammad Edi bin Somion dan anugerah pelatih perempuan terbaik jasmani Dayang Rabiatul Adawiyah binti Syahminan. Awang Muhammad Nur Ifat Fadullah bin Fandi
dan Dayang Hazirah Maisarah binti Hamdilah masing-masing menerima anugerah pelatih lelaki terbaik keseluruhan dan pelatih perempuan terbaik keseluruhan. Daulat Waritul Perak! Daulat Waritul Perak! Daulat Waritul Perak! Doa selamat dibacakan oleh Awang Nur Muhammad Firdaus bin Abu Bakar, Pegawai Ugama PKBN. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Blok 1 kem latihan PKBN bagi menyaksikan pameran daripada Pusat Pengasingan Komuniti PKBN dan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC. Pusat Pengasingan Komuniti PKBN antara lain berperanan mengumpul statistik harian pesakit yang menjalani pengasingan diri. Sebagai agensi utama bagi sebarang isu yang berkaitan pengurusan bencana, NDMC pula berperanan meningkatkan keupayaan operasi dan kesedaran awam serta mengurus koordinasi bersama agensi senegara. Di sini. Assalamualaikum. Keberangkatan baginda ini tentunya menyuntik semangat para pelatih untuk terus aktif memainkan peranan sebagai belia berdikari, berdisiplin, berwawasan, bertakwa dan syumul. Selepas keberangkatan ke PKBN, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat Rumah Panjang Tanjung Bungar di Mukim Batu Apoi dan bangunan baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong.
Baginda mula-mula berkenan melawat Rumah Panjang Tanjung Bungar yang terletak berhampiran dengan kem latihan PKBN. Rumah Panjang Tanjung Bungar sering menjadi tumpuan pelancong. Ada yang duduk sini, ada polis di sini. Ada dua kali. Bangunan baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong juga menjadi destinasi lawatan baginda. Ini semua guru-guru mengajar apa? Ini agama semua. Enggak semua. Ini semua. Ini semua guru-guru sini. Semua guru di sini. Membuat media kita sari. Ini kelas dari. Ya. Assalamualaikum. Orang Temburong. Orang Temburong. Are you happy? Tujuh kasih saya minum kasih tujuh kasih. Tujuh kasih. Orang kita kena semua sekali. Sekarang bukan agama. We're practicing reading skills. So we have them organised into their reading levels. This is a class. Yes, this is the best result. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaduli Tuan Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Not enough books. Yeah. Not enough books.
Kejayaan menamatkan latihan PKBN bukti pengukuhan jati diri dan kepimpinan para pelatih. Sorotan upacara perbarisan tamat latihan PKBN turut memuatkan detik-detik manis keberangkatan baginda melawat beberapa buah institusi di daerah Tempurung. Tahniah dan syabas atas kesungguhan para pelatih dan sokongan para ibu bapa dan penjaga di sepanjang latihan PKBN selama 3 bulan. Isu pembinaan masjid antara menjadi tumpuan perbahasan pada hari ke-11 mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari ke-11 dengan Dewan masih membahaskan usul peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Agama.
Persoalan berhubung pentauliahan da'i yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjong mendapat respon daripada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Jelasnya para da'i yang datang dari luar negara dikehendaki mendapatkan tauliah dan diberikan garis panduan. Dai-dai yang datang ke negeri ini dari semasa ke semasa semuanya dikehendaki untuk bertauliah. Kalau orang dalam negeri ini tauliahnya dari setahun ke setahun pada masa ini untuk dinilai atau disambung atau sebaliknya macam mana. Jadi kalau ada dai yang dijemput hadir dari luar negeri pun sama juga tu dikenakan sedemikian dan diberikan garis panduan itu semasa lebih awal ataupun semasa mereka berada di sini ataupun kalau mereka itu sudah berkali-kali datang kemari lebih mudah. Menteri Hal Ehwal Agama juga menjelaskan mengenai jumlah aset Badan Tanmiah Majlis Ugama Islam Brunei dan peranan badan berkenaan bagi membantu masyarakat terutama golongan memerlukan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Othman. Sebanyak 193 unit di 19 lokasi yang mengandungi bangunan perumahan dan perniagaan di daerah seluruh negeri lah. Yang mana 141 unit terletak di daerah Brunei Muara dan 20 di Tutong dan 2 unit di daerah Belait, Indah Dari Temburong. Jadi pengembangannya itulah dihajatkan ialah untuk mengembangkan Majlis Ugama Islam. Dalam masa Covid dulu peruntukan sekian hampir berapa juta untuk membantu peniaga-peniaga yang terjejas. Beberapa keperluan kanak-kanak dalam keluarga asnaf yang memerlukan peranti, yang memerlukan peralatan-peralatan pun juga ditampung. Mengenai isu pembinaan masjid, Menteri Hal Ehwal Agama mengongsikan sejak ditubuhkan pada tahun 2015 hingga sekarang, tabung dana pembinaan masjid telah mengutip hampir 29 juta ringgit Brunei. Setakat ini masjid sudah dibina dengan tabungan ini adalah 2 buah. Dalam perancangan sebenarnya kalau dalam Dewan ini tahun 15 tahun 16 menyebutkan perancangan sebab 5 tahun untuk membangun 4 buah masjid. Dengan perkiraan pada masa itu sebuah masjid berharga 3.5 juta ke 4 juta. Jadi kalau 4 buah itu pendapatan selama 5 tahun itu boleh menampung. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan persidangan akan disambung Sabtu ini pukul 9.30 pagi. Ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terdiri daripada 97.2% perusahaan aktif di negara Brunei Darussalam, menjadikan sektor tersebut penting dalam landscape ekonomi. Selain menyediakan peluang pekerjaan, sektor berkenaan juga memainkan peranan penting dalam membentuk kemajuan ekonomi negara di samping membekalkan barangan dan perkhidmatan serta menggalakkan persaingan dan kestabilan dalam pasaran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan perkara itu semasa Majlis Perasmian Festival PMKS Brunei 2023 di Dewan Bridex, Jerudong. Gearing up our efforts towards recovering from the pandemic
Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berharap lebih banyak usahawan tampil dan merebut peluang yang ada serta menjadi lebih inovatif dan berani dalam mencapai matlamat perniagaan mereka. Bertemakan Dare to Innovate Growth and Resilience Through Innovation, festival kali ini disertai oleh lebih 200 pengusaha tempatan. Sementara itu, beberapa aktiviti lain antaranya persidangan dan taklimat dari beberapa sektor kerajaan juga diadakan. Pesta dibukakan selama 3 hari sehingga 19 Mac ini bermula 9 pagi hingga 9 malam. Festival PMKS Brunei 2023 memberikan peluang kepada para pengusaha tempatan untuk mengetengahkan produk-produk mereka serta sebagai platform bagi para pengusaha untuk mengenali di antara sama sendiri dan bertukar-tukar fikiran mengenai perusahaan mereka. Inisiatif pihak Darussalam Enterprise DAR ini juga menjadi motivasi kepada para pengusaha tempatan untuk bergerak ke hadapan demi mengembangkan perusahaan mereka. Basically, the whole aim of this event is for all the local people to come and check out our local businesses. Peredaran sudah berubah kan, banyak yang teenagers keluar membuat bisnes sendiri. Berarti kita ada produk lagi selain daripada kuih. Kami dibantu supaya produk kami ini sampai ke supermarket. Kami berada di supermarket, kami diberi peluang untuk membuat promosi di luar negeri. For DARE, so they have been helping kami lah jualan, so from the very start. So dorang tolong kami from exposing kami produk to the customer. Sebagai satu memberi exposure kepada pelanggan-pelanggan yang datang. Masih belum ramai yang tahu sebenarnya produk-produk kami. 539 pelatih program Khidmat Bakti Negara PKBN menerima sijil tamat latihan petang tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Wang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis penyampaian sijil diadakan di Dewan Kuliah PKBN Batu Apoi, Temburong. Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka-Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis tahlil berlangsung di Kubah Makam Diraja petang tadi. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Lebih 400 pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama menghadiri majlis tersebut yang merupakan sebahagian daripada aktiviti tahunan Kementerian Hal Ehwal Agama. Sekuriti rentas sempadan di peringkat serantau dan global termasuk ancaman pengganasan, keselamatan siber dan pelindungan Critical Information Infrastructure CII antara isu-isu yang dibincangkan semasa mesyuarat Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security SRM kali keempat yang berlangsung di Melbourne, Australia. Delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut diketuai Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara. Semasa mesyuarat, Dato' Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu mengetengahkan komitmen negara ke arah mendukung usaha-usaha antarabangsa bagi memerangi jenayah pengganasan yang merupakan salah satu ancaman utama terhadap keselamatan dan kestabilan di rantau ini. Negara Brunei Darussalam mengambil perhatian yang serius terhadap isu penyebaran ajaran ekstremis oleh individu-individu yang mempunyai pemahaman yang sesat mengenai konsep jihad. Dalam hal ini, Kerajaan Negara Brunei Darussalam akan sentiasa melaksanakan usaha-usaha dengan pendekatan Whole of Nation dan Whole of Government untuk melindungi rakyat dan penduduknya dari ancaman pengganasan dan ajaran-ajaran ekstremis.
Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh The Honourable Claire O'Neil, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keselamatan Siber Australia, dan Tuan Yang Terutama Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Ia turut dihadiri oleh menteri-menteri dan pegawai-pegawai kanan dari New Zealand, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura dan Thailand. Semasa berada di Melbourne, Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian mengadakan perjumpaan dua hala dengan The Honourable Claire O'Neil, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keselamatan Siber Australia bagi membincangkan peluang-peluang kerjasama khususnya dalam bidang keselamatan siber, penguatkuasaan maritim dan keselamatan sempadan. Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian juga mengadakan perjumpaan muhibah dengan Associate Professor Dr. Muhammad Faisal Ibrahim, Menteri Negara, Kementerian Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Republik Singapura. Sebagai sebahagian daripada projek Community Outreach Program bagi program pembangunan eksekutif untuk pegawai pengurusan pertengahan ke-33, seramai 7 pegawai pengurusan pertengahan kerajaan dengan nama kumpulan Mutiara Harapan melancarkan projek yang membekalkan penyambungan internet dan peralatan ICT. Program yang tertumpu bagi penuntut asrama di Sekolah Rendah Datuk Maharaja Setia Dian Sukang, Ulu Blaid, membekalkan bahan bacaan. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kencenawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pemilihan projek ini dibuat berdasarkan kepada rasa tanggungjawab sosial berkaitan dengan pendidikan bagi memastikan para pelajar berkenaan mendapat manfaat meneroka lebih banyak sumber bahan bacaan. Juga diselajurkan penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat-syarikat yang mendukung pelaksanaan projek berkenaan. Turut diadakan program keagamaan secara dalam talian bagi para penuntut. Juga hadir Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Penghayatan dan kefahaman generasi belia terhadap nilai kemerdekaan dari perspektif sejarah dan juga aspirasi belia mengenai nilai kemerdekaan yang dikecapi pada masa kini antara yang dibincangkan dalam program Forum Bersama Belia. Forum yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 diadakan di Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wastafelah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum menampilkan 3 orang ahli panel yang membincangkan bagaimana cara generasi belia pada masa kini dan akan datang membangun diri dan negara dalam mengisi kemerdekaan sekarang dan mendatang. Forum merupakan program kerjasama melibatkan Majlis Belia Brunei selaku rakan strategik Pusat Sejarah Brunei, Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. $78 orang pelajar tahun 11 sesi pengajian 2022 pagi tadi menerima sijil dan hadiah pada Majlis Penyampaian Hadiah Pelajar Cemerlang Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Penyampaian sijil dan hadiah disempurnakan oleh Awang Shahrizal bin Imran, Pemangku Pengarah Peperiksaan Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. 2 orang menerima anugerah cemerlang peperiksaan awam peringkat O, 20 orang bagi anugerah cemerlang peperiksaan awam sijil pelajaran agama Brunei dan 78 orang menerima sijil tamat pengajian serta seorang pelajar menerima anugerah pelajar mithali. Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Daran Siaran Akhbarnya memaklumkan pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Agama SSSRU tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS akan dibukakan bermula esok pukul 10 pagi. Calon-calon peperiksaan ibu bapa atau penjaga yang ingin melanggan perkhidmatan ini adalah dikehendaki mendaftar terlebih dahulu melalui perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit.
Para pelanggan hendaklah menaip teks berikut KHEU, jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan progresif Sendirian Berhad. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS tanpa sebarang kos. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar, manakala pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna akan mengadakan acara jualan Mega Brunei JMB 2023 selama 52 hari bermula hari ini hingga 6 Mei 2023. Acara jualan murah ini memberi peluang kepada para peniaga untuk menarik pelanggan dengan menawarkan potongan harga istimewa ke atas barangan dan perkhidmatan bagi merangsang penggunaan dalam negeri. Para peserta yang ikut serta di dalam acara JMB 2023 akan dipaparkan di dalam aplikasi mudah alih pengguna bijak melalui ciri jualan dan diskaun bagi memudahkan pengguna mengetahui peserta JMB 2023. Para peserta JMB 2023 juga diingatkan untuk sentiasa menjalankan perniagaan dan acara jualan murah secara beretika dengan mempamerkan tanda harga dan diskaun serta tema dan syarat dengan jelas bagi memastikan pengguna membuat pilihan pembelian yang bermaklumat. Borang untuk menyertai acara JMB 2023 boleh dimuat turun di laman sesawang www.deps.gov.bn/cad atau diperoleh melalui kaunter semasa hari dan waktu bekerja.